Assalamualaikum. Apa khabar Puan? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik. Hani dan Fakrul, apa khabar? Sehat, alhamdulillah. Sehat mental dan juga sehat fizikal. Syukur alhamdulillah. Kadang-kadang apabila kita tadi kan kadang-kadang apabila kita tadi kan bertanyakan kepada kalau tadi kejumpaan orang lah, tadi menagur Assalamualaikum, Waalaikumsalam, apa kabarnya, sehat? Kalau dari fizikal nampak sehat tetapi belum tentu mentalnya sehat, dan apa-apa pun juga kita ni berharap dijaga bukan saja saja fizikal kita ni yang sehat tetapi keafiatan. Afiat itu daripada luaran dan juga dalaman menyeluruh sehat. Tetapi kadang-kadang kita ni juga susah untuk mengenali, ya. Kita ni sendiri kadang-kadang susah untuk mengenali yang kita ni itu sebenarnya ada mengalami masalah kesihatan mental. Jadi mungkin Puan dapat menjelaskanlah kepada penonton di Rampai Pagi bagaimana untuk kita ni mengenal pasti tentang gejala kesihatan mental ini. Silakan. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama sekali terima kasih kepada penerbit Rampai Pagi kerana menjemput saya sekali lagi untuk temu bual rancangan Rampai Pagi. Jadi waktu musim pandemik ini banyak yang mungkin dari segi kesihatan mental terkesan, dan bukan saja dari kesihatan mental, sebenarnya dari segi kesihatan fizikal pun terkesan. Jadi terus kepada soalan Fakrul tadi, macam mana kita ni kan tahu atau mengenali tanda-tanda atau gejala masalah kesihatan mental ini. Jadi ia sebenarnya tertakluk kepada apa masalah yang dihadapi seseorang itu. Adakah ia kemurungan atau depression, adakah ia anxiety atau kebimbangan yang berlebihan, trauma, kompleks grief dan sebagainya. Jadi bagi setiap diagnosis itu, setiap penyakit mental itu ada tanda atau gejalanya tersendiri. Tapi secara umum kita ni dapat melihat dari segi 4 sudut. Sudut yang pertama iaitu dari segi pemikiran, yakni kognitif. Jadi macam mana, apa tanda-tandanya? Mudah lupa atau ingatan mulai lemah, kurang memberi perhatian dan tumpuan. Kemudian sentiasa berfikiran negatif dan bersangka buruk, sentiasa merasa keliru dan sukar membuat keputusan dan sukar mengawal diri. Itu antara tanda-tanda dari segi sudut pemikiran kognitif. Sudut kedua kita ni boleh lihat dari segi behavioral, yakni sikap dan tingkah laku. Okey, apa ia punya tanda-tanda? Susah hendak tidur atau terlalu banyak tidur. Makan yang berkurangan atau makan yang berlebihan. Kebersihan diri yang semakin terabai. Berkeluh kesah atau bercakap dengan cepat atau tiba-tiba cakap dengan terlalu perlahan. So ada extremes tadi dapat lihatnya. Kurang kecekapan diri dan produktiviti yang merundum, atau terlibat dengan tabiat-tabiat negatif seperti merokok, penyalahgunaan dadah dan sebagainya untuk cope dengan masalah kesihatan mentalnya. Jadi tadi sudut pertama kognitif, pemikiran, sudut kedua behavioral, dan kemudian sudut ketiga ialah dari segi emosi. Jadi kerap rasa bimbang atau beruri, sentiasa dalam perasaan takut, cepat tersinggung dan semakin sensitif, cepat marah dan panas baran, mudah hilang sabar, mudah kecewa. Ini juga ni orang kata ni cepat sasak, irritated atau annoyed. Dan sudut yang terakhir tadi boleh lihat, sudut keempat ialah dari segi fizikal. Kerap sakit kepala atau merasa mual-mual. Tapi bukan pregnant ya, ia merasa mual. Kerap cirit-birit atau dugal. Sentiasa merasa letih dan sakit-sakit badan, kawasan bahu dan belakang. Kemudian kerap demam, degupan jantung yang kuat, kurang minat melakukan aktiviti. Jadi secara umum tadi boleh observe dan lihat dari segi 4 sudut tadi. Kognitif, pemikiran, behavioral, tingkah laku, dan kemudian emosi dan juga fizikal. Jadi dari segi 4 sudut ini tadi boleh observe lah. Dari 4 sudut itu kita ni dapat mengenal pasti sama ada seseorang itu mengalami masalah kesihatan mental. Memang satu yang perkara yang kompleks sekali. Jadi ni Puan, kalau sekiranya kita mendapati bahawa orang-orang yang kita kenali, orang-orang terdekat dan sebagainya mengalami kesihatan mental,
mengalami masalah kesihatan mental ni sebenarnya, apakah yang seharusnya Ketani lakukan? Ya. Jadi di bawah Kementerian Kesihatan few years back kami ada menjalankan kempen di mana kami mensyorkan 3 langkah ni, iaitu ask, listen, help, which is tanya, dengar dan bantu. Jadi saya akan explain lagi ya. Yang pertama, tanya. Jangan ke Tani assume. Tani lihat tanda-tanda ni kemudian Tani assume yang ia ada masalah kesihatan mental. Tani perlu tanya. Tanya dengan niat Tani ingin tahu dan ingin membantu. Jadi Tani tanya, okay bro, you okay bro? Apa kabar kita? Dan kemudian bila Tani menanya, yang kedua ialah Tani dengar. Dengar dengan niat ingin tahu dan ingin membantu. Sebab kebanyakan Tani mendengar dengan niat ingin membalas. Listen with the intention to reply. Dan kemudian menembak. Menembak macam machine gun dengan bermacam-macam nasihat yang padu. Walaupun niat kita ni kan bagi nasihat itu baik, tapi pada masa itu bukan masanya untuk orang itu reseptif mendengar nasihat. Yang ia perlukan ialah untuk meluahkan rasanya. Jadi kita ni dengar. Fokus kepada mendengar sahajanya. Orang kita ni sediakan telinga. So tadi bila tanya, what happens sebenarnya? Apa yang terjadi? Cuba curhat arah. Kemudian bila Ketani mendengar, jangan Ketani panjang-panjangkan ceritanya ni, sebab bukan hak Ketani untuk menceritakan kisah orang lain. Yang orang Melayu, pepatah Melayu, biar pecah di perut, jangan pecah di mulut. So Ketani perlu mendengar dan jangan dipanjang-panjangkan masalahnya ni. Kemudian langkah ketiga ialah Ketani bantu. Ketani cuba berikan bantuan kepada individu itu, namun Ketani perlu juga sedari sejauh mana kemampuan Ketani itu, sejauh mana kapasiti Ketani untuk membantu orang itu. Kalau sekiranya Ketani rasa it is beyond our capability or capacity, dan cuba hubungkan individu itu dengan perkhidmatan kesihatan mental yang ada di negara Brunei Darussalam. Kadang-kadang ni Puan minta maaf kerana ada menyoal salah satunya ialah kadang-kadang juga orang yang telah misalnya ni dikenal pasti atau menurut firasat hati lah sebagai orang firasat hati orang si teman Ketani sekiranya ada mempunyai Ketani faham, dipercayai, dikenal pasti mempunyai masalah. Tetapi kadang-kadang macam mana untuk Ketani sebagai pendengar, sebagai teman, Ketani kan mendekati mereka tetapi mereka cuba mengelak daripada bercurhat ataupun bercerita kepada Ketani, sedangkan Ketani ingin membantu. Jadi kebanyakan daripada mereka yang mengalami kesihatan mental yang serius ni, biasanya mereka susah untuk mengeluarkan perasaan mereka. Atau kebanyakannya Jadi macam mana ni Puan untuk mendekati mereka? Dan macam mana agaknya untuk menjadi seorang pendengar yang bagus? Macam mana? Terima kasih Pak Kro. Sebenarnya walaupun kita ni perlu lihat di mana orang itu the person itu ready untuk menceritakan masalahnya arah Ketani. Sebab kadang-kadang there's too much going on in that person's life itu sampai ia tidak tahu di manakan mula. Ia tidak tahu, it's too overwhelming. Ia rasa sedih juga, namun ia rasa guilty juga. There's a lot of banyak emosi yang ia rasa dalam satu masa membuatkan ia overwhelmed. Jadi bagi Ketani sebagai sahabat kah, sebagai ahli keluarga kah, rakan sepejabat kah, Ketani offer, tapi Ketani jangan pressure. Maksudnya, bro, kalau sekiranya you ada problem, you can always come to me. My door is always open, bro. Cuma tu kah? Cuma tu saja, tinggalkan dengan macam tu saja. Jadi menunggu bis jurang untuk datang arah Ketani. Tapi we always offer. Dan kemudian bila sekiranya ia datang, selalunya kenapa orang indah mau curhat arah orang yang bukan profesional, antaranya yang saya pelajari dari patient saya, is because bila diorang curhat, orang yang dengan diorang curhat ni menceritakan masalahnya yang lebih besar lagi dari masalahnya. Jadi membuatkan ia tawar hati. Tawar hatinya. Ataupun bila ia menceritakan masalahnya,
belum lagi ia habis bercerita, terus dia kena tembak dengan macam-macam nasihat padu. Itu yang Indah dapat tahan. Padahal yang diorang perlukan sebenarnya ialah dulu untuk meluahkan dulu, mengeluarkan dulu apa rasa luahan hati diorang itu. Jadi menjawab soalan Fakrul tadi, yang pertama, kalau sekiranya orang itu belum ready, we do not pressure, we do not force, but we offer. We keep on offering without pressure. Kemudian yang kedua, dari segi mendengar, Tani mendengar dengan niat ingin tahu, with curiosity, ingin tahu dan juga ingin membantu. Jadi bukannya ditembak dengan nasihat, jangan juga dimarahi. Jangan juga Tani melawan yang Tani punya masalah lebih barat dari ia. Macam memperbandingkan tu pula. Betul. Macam siapa yang paling besar masalah macam tu. Jangan Ada, satu. tetapi ada kan Ani, pernah terjadi nyatanya kalau aku boleh menjalani hidup Ani dengan sempurna, hendak kan kau boleh macam tu. Macam walaupun masalahmu ni ringan ni, memeringankan masalah orang kerana cara untuk ketanikan cope up biasanya berbeza kan. Jadi macam mana? Apa komen puan? Ya, sebenarnya perkara itu sering berlaku dalam bahasa psikologi, it's called dismissive. You are dismissing the person's problem. Dan yang kedua ialah it's called toxic positivity. Fikir orang itu yang bagi motivasi tapi sebenarnya ia pushing too much positivity sedangkan orang itu berada dalam keadaan yang sedih. Yang menekankan ke dia. Jadi jangan sekali-sekali we avoid teruskan Puan. We avoid toxic positivity itu when we avoid being dismissive lah. Avoid being dismissive. Jadi jangan sekali-sekali Ketani menidakkan apa yang mereka alami dan jangan sekali-sekali kita membandingkan masalah mereka dengan masalah Ketani kerana ini adalah masa mereka untuk meluahkan, kata Puan Fauziah tadi. Dan kadang-kadang apa yang paling penting sekali ialah saya paling suka apabila Puan tadi mengatakan mengenai toxic positivity ini, iaitu optimism yang toxic atau positivity yang toxic. Kebanyakan orang-orang Ketani Indah mengetahui ni apa artinya. Mungkin Tani akan membuat satu separate issue atau separate pertanyaan mengenai dan toxic positivity ini. Mungkin secara lebih lanjut lagi mengenai kalau sekiranya lah saya ada terasa resah gelisah dan saya susah untuk bercakap dengan orang yang berdekatan dengan saya dan sebagainya. Kalau di negara Ketani ini adakah professional help yang diberikan daripada kerajaan, Kementerian Kesihatan? Macam mana tu caranya? Jadi sebelum saya share mengenai perkhidmatan, Ketani perlu tahu dulu orang itu di mana severity masalah yang dihadapi. Jadi secara ringkas saja, dari segi kesihatan mental ini adalah satu kontinuum seperti traffic light. Contohnya hijau, kuning, orange dan merah. Kalau hijau, kesihatan mentalnya healthy, dan kuning kesihatan mentalnya reacting. Jadi mungkin ada stressor tapi dapat masih dibendung. Kalau dari segi dua ni, hijau dan kuning, memadai selalunya dengan self care atau penjagaan diri sendiri dan juga social support dari orang sekeliling. Namun jika ia berpindah kepada orange iaitu injured, jadi ataupun merah, dinasihatkan untuk berjumpa dengan kaunselor pada awalnya dari agensi kerajaan dan bukan kerajaan dan sekolah-sekolah atau pegawai kesejahteraan. Dan juga di bahagian swasta ada memberikan perkhidmatan kaunseling. Selain itu di bawah Kementerian Kesihatan, perkhidmatan kesihatan mental termasuk yang pertama yang sangat mudah diakses ialah talian harapan, perkhidmatan talian harapan 145, di mana talian harapan 145 ini beroperasi setiap hari dari 8 pagi hingga 11 malam dan ia adalah percuma. Jadi orang awam boleh menghubungi talian harapan untuk nasihat kesihatan mental. Dan yang kedua, jika orang awam ingin berjumpa dengan profesional secara boleh mengunjungi pusat kesihatan atau klinik yang berdekatan, kemudian berjumpa dengan pegawai perubatan dan kemudian minta dirujuk kepada perkhidmatan psikiatri atau perkhidmatan psikologi. Namun perlu saya ingatkan pada masa ini, perkhidmatan psikiatri dan juga perkhidmatan psikologi adalah terhad disebabkan langkah-langkah pengawalan wabak gelombang kedua COVID-19 ini.
Dan yang terakhir sekali, jika sekiranya dalam kes kecemasan dan di luar waktu pejabat, orang awam adalah dinasihatkan untuk membawa individu itu ke Jabatan Kemalangan dan Kecemasan di hospital yang terdekat. Jadi amat menarik tadi apa yang Puan sampaikan mengenai dengan sebelum kita mencari bantuan secara profesional, harus kita ketahui di mana kesihatan mental kita melalui dengan mental health continuum tadi kan. Mental health continuum. Kalau ada macam quote Bru Health ke tadi ni sebenarnya. Ada warna tadi ya. Ada warna Puan mengenai dengan mental health continuum. Kalau seperti quote Bru Health juga. Kalau sekiranya merah hijau adalah sehat. Reacting. Masuk warna oranye, tidak warna kuning adalah reacting. Dan kalau sekiranya kesihatan mental ketani sehat, iaitu warna hijau dan juga warna kuning, hanya perlu kepada self care sahaja. Dan mungkin kebanyakan dan social support. Mungkin kebanyakan daripada ketani ni ada ni yang mengalami kebanyakan, I think mungkin dalam 90% tekanan. Ada sedikit tekanan-tekanannya, dan memang pun ini perkara yang normal untuk mengalami sedikit gangguan pada kesihatan mental. Atutah namanya dugaan. Boleh Puan komentarkan sedikit mengenai dugaan. Kadang-kadang dugaan ini terjadi setiap hari. Dan macam mana agaknya cara yang sehat ni untuk menangani dugaan ini? Setiap orang pelbagai cara untuk merespon dugaan kan. Mungkin Hani berbeza caranya, saya berbeza caranya, dan Puan berbeza caranya. Tetapi macam mana ni cara yang paling terbaik untuk menangani dugaan? Antara yang saya selalu nasihatkan my patients dalam bilik terapi ialah kita ni bermula dengan berbuat baik dengan diri kita ni sendiri. Being kind to ourselves. So being kind to ourselves ni ia sangat besar konsepnya. Ia bermula daripada menjaga kita ni punya keperluan dari segi adakah tani cukup makan, adakah hydration tani cukup minum air, adakah tani cukup rehat, tidur tani teratur, dan our spiritual needs. Sebab tani ini even psychology itu is sebenarnya the study of the soul. So kadang-kadang it's our spiritual needs itu memerlukan top up ia memerlukan recharge. So dari segi sana, dan kemudian dari segi kita ni punya internal dialogue. Kadang-kadang kita ni ada too high expectation on ourselves sampai we are so harsh, sangat harsh to ourselves. Kalau sekiranya kita sesuatu benda tu kita ni contohnya kenapa kita ni cakap arah diri kita ni inner dialogue secara ringkas saja. Kenapa kan kau dah pandai buat benda ni? We talk to ourselves like that. Will we say that to other people? Will we say that to someone yang kita ni sayang? Kalau jawapannya indah, we need to change the way we talk to ourselves. So being kind to ourselves. Hargai diri sendiri, betul tu Puan. Dan ini adalah salah satu cara untuk kita ni menangani kalau sekiranya dalam mental health continuum itu kita ni berada di arah reacting. Jadi kita ni mesti hargai diri sendiri dan tadi Puan juga ada mengatakan mengenai dengan dialog internal kita ni. Dialog internal. Kalau boleh kita ni dan muhasabah kan. Kalau boleh kita ni tidak ada negative self talk itu kan Puan. Jadi tadi juga Puan ada mengatakan mengenai kalau sekiranya ada berada di antara injured dan ill, kalau boleh dapatkanlah bantuan profesional. Mungkin ada harapan dan juga saranan daripada Puan sendiri kepada pendengar Ketani di Rampai Pagi, silakan. Saranan saya untuk yang mendengar atau melihat pada masa ini ialah to be kind to ourselves and to be kind to other people. Message ini simple tapi jarang kita ni mempraktikkan. Jadi mulai hari ini mari kita ni sama-sama mempraktikkan untuk berbuat baik kepada diri kita ni sendiri dan berbuat baik kepada orang sekeliling kita ni, termasuk orang yang selalu kita ni jumpai seperti ahli keluarga kita ni, rakan-rakan sepejabat kita ni, dan juga dari dalam social media, dalam alam virtual. So be kind to ourselves dan juga be kind to other people.
Itu antara resepi macam mana untuk menjaga kesihatan mental Ketani dan sentiasa Ketani bersyukur dengan apapun keadaan Ketani. Mahupun keadaan Ketani itu dalam keadaan sedih, maupun ceria, gembira dan sebagainya, syukur itu mesti ada untuk menstabilkan emosi Ketani ya. Betul. Jadi kita ucapkan terima kasih kepada Puan. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi. Assalamualaikum. Jumpa lagi Puan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.